Tajuk utama Buletin TV9 13 Februari. Berita baik buat peniaga Bazar Ramadan, tiada sebarang sekatan dikenakan pada tahun ini. Jemaah umrah yang terpaksa tangguhkan pemergian ke Tanah Suci akan terima sagu hati pada Jumaat depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Harap-harap tiada lagi rasa ragu-ragu di kalangan mereka yang mahu berniaga di Bazar Ramadan. Siang tadi, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sendiri memberi jaminan bahawa tiada sekatan akan dikenakan ke atas Bazar Ramadan pada tahun ini. Yang mungkin berubah cuma prosedur operasi standard SOP di Bazar Ramadan. Katanya perkara itu akan diperhalusi dan diumumkan apabila sampai masanya nanti. Ujarnya ia meliputi kegiatan ekonomi lain seperti pasar malam. Minggu lalu, Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim kata penganjuran Bazar Ramadan di wilayah Persekutuan tahun ini dibenarkan dan akan dilaksanakan seperti biasa dengan SOP sedia ada. Pada tahun 2020, operasi Bazar Ramadan di seluruh negara adalah tidak dibenarkan bagi mengekang penularan COVID-19. Manakala pada tahun lalu pula, operasi Bazar Ramadan adalah tidak dibenarkan di kawasan yang dikenakan kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Walaupun kita akan buka perniagaan seperti biasa, tapi keselamatan dan kesihatan perlu dijaga. Mungkin SOP lah yang akan bertukar. Tapi itu pun tak tahu lagi, kita tunggu Kementerian Kesihatan lah yang memutuskan. 126 individu ditahan kerana terlibat dalam perlumbaan kereta drag secara haram. 66 buah kereta turut ditahan untuk pemeriksaan lanjut. Lebih mengejutkan, perlumbaan haram itu diadakan di laluan kedua-dua arah di Plaza Tos Kudai, Johor Bahru. Ini menyebabkan jalan berkenaan menjadi sibuk walaupun sudah jam 2.30 pagi ketika itu. Mengikut siasatan pihak berkuasa, lokasi sama menjadi pot beberapa kumpulan kelab kereta mengatur perlumbaan. Trafik menjadi semakin sibuk apabila orang ramai mula berkumpul untuk menonton perlumbaan kereta haram. Daripada 126 individu yang ditahan, 19 adalah wanita. Kesemua mereka turut diarah menjalani ujian air kencing. Manakala kereta mereka diperiksa oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Jabatan Alam Sekitar JAS. Mengikut laporan, kegiatan ini sudah berlanjutan sejak 3 minggu lalu. Polis Johor memberi alasan pihaknya masih menjalankan siasatan berhubung laporan cabul yang dibuat ke atas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sedili daripada Parti Bersatu Rasman Itnaid. Mengikut laporan, sehingga kini sudah hampir sebulan berlalu sejak mangsa membuat laporan polis berhubung kejadian itu dengan polis masih lagi memberi alasan siasatan masih dijalankan. Siasatan lagi. Kita masih dalam ada beberapa perkara yang perlu kita kemaskan lagi lah. Datuk Kamarul Razman turut diminta mengulas tindakan mangsa membuat sumpah laknat bahawa dia telah dicabul oleh adun terbabit. Tak ada, itu orang peribadi dia. Siasatan kita dah janji, siasatan kita akan terus ada dan sama. Mengikut laporan, mangsa membuat sumpah laknat itu kerana sering dituduh sengaja menimbulkan provokasi. Berdasarkan laporan asal, mangsa membuat laporan polis pada 18 Januari lalu. Sehari kemudian, adun terbabit pula membuat laporan polis terhadap wanita berkenaan kerana cuba menjatuhkan maruah serta mencalarkan reputasi politik beliau. Mangsa 27 tahun adalah ahli jawatan kuasa bersatu bahagian Kota Tinggi. Mangsa turut mendakwa dicabul sebanyak 4 kali oleh adun terbabit. Hingga kini, sekurang-kurangnya 11 individu telah diambil keterangan oleh polis berhubung kejadian itu. Seorang pemandu lori dipercayai mabuk merempuh 6 kenderaan di kilometer 19 Lebuh Raya Pasir Gudang, Johor. Seorang daripada pemandu kereta berkenaan maut. Kejadian berlaku 6.30 petang semalam. Siasatan mendapati pemandu lori berusia 37 tahun dan dalam perjalanan dari arah Pasir Gudang menghala ke Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Seri Alam, Superintendent Muhammad Sohaimi Ishak berkata, lori yang dipandu lelaki itu terbabas ke laluan bertentangan dan merempuh sebuah lori jenis Scania dan 5 kereta. Kemalangan dipercayai berlaku selepas lori itu terbabas dan masuk ke laluan bertentangan.
Mangsa yang terkorban seorang lelaki berusia 21 tahun. Mangsa ketika itu sedang memandu kereta Perdua Alza dan meninggal dunia ketika menerima rawatan di hospital. Pemandu Perawatan Wajah seorang lelaki berusia 46 tahun masih menerima rawatan di Hospital Sultan Ismail. 4 lagi pemandu sudah hadir membuat laporan di Balai Polis Trafik Seri Alam. Pemandu lori berkenaan ditahan untuk siasatan mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang wanita warga Somalia maut selepas ditikam di hadapan sebuah kedai di Ampang, Selangor siang tadi. Mangsa sebelum itu dilihat bertengkar dengan seorang lelaki sebelum dia ditikam dengan objek tajam di tempat letak kereta di hadapan kedai itu. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak berkata pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan pada jam 12.12 tengah hari. Berdasarkan maklumat awal daripada pembantu pegawai perubatan Hospital Ampang, pihaknya menerima panggilan yang memerlukan bantuan khidmat mereka dan polis di lokasi kejadian. Sebaik tiba, mangsa sudah pun disahkan meninggal dunia. Polis kini giat menjejaki suspek selain mendapatkan maklumat daripada saksi yang terutama orang awam yang melihat kejadian itu. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana kesalahan membunuh. Saksi kejadian diminta menghubungi mana-mana balai polis berdekatan. Polis menyerbu pusat karaoke mewah yang beroperasi sehingga awal pagi di sebuah pusat beli belah di Taman Miharja Ceras tengah malam semalam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah GSJ Kuala Lumpur, SAC Habibi Manjinji berkata 95 pelanggan termasuk 20 wanita yang sedang berhibur dalam sebahagian daripada 31 bilik di premis itu ditahan. Siasatan mendapati untuk masuk ke dalam pusat hiburan ini adalah begitu sukar. Ini kerana hanya pelanggan tetap dan mereka yang membuat tempahan sahaja dibenarkan memasuki premis hiburan mewah ini. Pelanggan juga perlu meletakkan kenderaan di parkir yang disediakan sebelum dibawa naik ke tingkat 3 menggunakan lift khas di tangga kecemasan. Selain 95 pengunjung tempatan, polis turut menahan seorang pengurus premis hiburan itu serta 3 lelaki dan 2 wanita warga asing untuk tindakan lanjut. Jumlah kompaun yang dikeluarkan terhadap pengunjung tempatan berjumlah RM95,000. Sagu hati kepada jemaah umrah yang terpaksa membatalkan pemergian ke Tanah Suci akibat penularan jangkitan virus Omicron akan dibayar pada Jumaat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata, pembayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun simpanan tabung haji TH. Katanya semua jemaah umrah yang masih belum mempunyai akaun simpanan TH diminta untuk berbuat demikian sebelum Jumaat ini. Tambahnya, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah menyerahkan senarai nama 8,027 orang jemaah umrah yang layak menerima sagu hati itu. Terdapat hampir 1,000 orang jemaah umrah yang layak belum mempunyai akaun simpanan dengan agensi itu. Jumlah pengkreditan sagu hati adalah sebanyak RM1,671. Mereka boleh membuka akaun secara dalam talian melalui laman web T-Hijari atau hadir ke kaunter TH yang terdekat. Bertemu kembali. Jumlah kes positif COVID-19 di negara ini masih di tahap membimbangkan. Hari ini sahaja sebanyak 21,072 kes dilaporkan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi kenyataannya hari ini berkata 86 kes atau 0.41% adalah kes untuk kategori 3, 4 dan 5. Manakala 20,986 kes atau 99.59% melibatkan kes kategori 1 dan 2. Jumlah kes positif COVID-19 yang dicatatkan di negara ini ketika ini ialah 3,40,235 kes. Menjelang program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PKIDS di Kelantan esok, rakyat negeri itu diseru mengambil manfaat daripada program itu dengan membenarkan anak-anak mereka divaksin. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad berkata, orang ramai perlu yakin kepada usaha kerajaan membantu rakyat menangani COVID-19 dengan mencegah dan mengurangkan risiko jangkitan virus itu. Jadi eloklah ibu bapa mengambil
suntikan vaksin dan kepada anak-anak ini, dan kena ketepikanlah ada pandangan-pandangan yang agak berlawanan dengan arus perdana. Menurut beliau, rakyat tidak wajar percaya bulat-bulat kepada pelbagai spekulasi yang disebarkan di media sosial sehingga sanggup mendedahkan anak-anak dengan risiko COVID-19. Kementerian Kesihatan juga kata beliau sudah mengkaji dengan teliti sebelum menawarkan vaksinasi berkenaan. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan sebelum ini mengumumkan PKITS untuk golongan kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun akan diperluaskan di seluruh negeri itu bermula esok. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijadual mengadakan lawatan kerja ke China dan Asia Barat pada penghujung Mac ini. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, pada peringkat awal ini, beliau akan menghabiskan dahulu lawatan kerjanya ke negara-negara ASEAN seperti ke Brunei yang dijadualkan esok, diikuti dengan negara lain seperti Thailand, Kemboja dan Vietnam. Silap saya 26, 23 Mac, tak silap saya lah. Lepas itu saya akan ke Timur Tengah pula, Arab Saudi, UAE, Qatar, dan lepas itu saya ke China. Sebelum ini, Indonesia menjadi negara pertama dikunjungi beliau selepas mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri ke-9 pada 21 Ogos lalu. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA membina 5,173 buah rumah golongan miskin di Kedah sejak penubuhannya pada tahun 1981. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazir Khalid berkata ia melibatkan sejumlah 1,311 buah rumah telah didirikan di 14 kampung tradisional, manakala 3,862 buah rumah projek perumahan rakyat termiskin PPRT dibina di 44 buah kampung di bawah desa Kedah. Selain daripada buat rumah ni, kita kena tengok juga dari segi sosioekonomi. Macam mana dia nak generate income, dia nak buat pendapatan. Sebab tu setengah tempat ada perumahan sebelah dengan Fekra. Fekra tu tanam kelapa sawit atau Fekra tanam getah. Jadi dia bekerja di Fekra. Ada setengah tempat buat perumahan Kedah ada getah. Jadi dia bekerja di getah. Jadi maknanya kita kena fikir ke depan mari ini apa pula sosioekonomi yang sesuai. Kita bina rumah, kita tak boleh bina rumah tanpa aktiviti ekonomi. Sebab dia kena pergi cari ekonominya jauh. Jadi pembangunan perumahan rakyat miskin ni sekaligus dengan pembangunan kegiatan aktiviti ekonomi. Menurut Datuk Seri Mazir, seramai 23,775 orang golongan miskin menerima manfaat sejak program bantuan perumahan oleh KEDA itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Taman Desa Pudina PPK Kubang Kenyan di Padang Terap, Kedah. Di bawah projek ini, sejumlah 60 buah rumah dibina dengan kos keseluruhan RM9.5 juta. Seramai 700 keluarga orang asli suku Temia di Gua Musang, Kelantan telah menerima bantuan kemanusiaan disumbangkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK. Ia susulan kemunculan harimau di beberapa buah kampung di kawasan berkenaan. RM100 makanan, RM100 secara tunai. Ya. Tan Sri Tengku Muhammad Rizam berkata bantuan diberikan susulan penduduk terbabit terpaksa berkurung di dalam rumah. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Laporan Terimaan dan Pembelanjaan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK bagi tahun 2021 di Kota Baru. Katanya nyawa penduduk terbabit dikhawatiri boleh terancam jika mereka keluar rumah untuk mencari makanan. Katanya lagi, bantuan diberikan kepada penduduk orang asli di 3 buah kampung dalam kawasan Pos Bihai, Gua Musang yang beberapa kali terserempak haiwan liar berkenaan dan diminta berlindung di rumah. Katanya, bantuan kepada masyarakat orang asli itu akan diteruskan dari semasa ke semasa mengikut keperluan. Anugerah Juara Lagu AJL 36 bakal membawa konsep spektrum warna yang melambangkan tenaga muzik. AJL 36 yang akan menampilkan sebanyak 12 lagu dan akan disiarkan secara langsung pada 6 Mac depan.
Bagi menyemarakkan acara, iklan penjenamaan AJL36 berkonsepkan spektrum warna yang melambangkan tenaga muzik dilancarkan secara rasmi semalam. AJL36 mengetengahkan genre muzik berbeza bertujuan memberi inspirasi kepada penduduk Malaysia dalam mengharungi cabaran melawan penularan virus COVID-19. Ia juga menggambarkan aura generasi kini yang sentiasa berani mencuba sesuatu yang baharu. Selain itu, penggunaan elemen glitch dalam iklan ini juga menjurus kepada era digitalisasi dan moden. AJL36 akan bersiaran dari Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur mulai jam 9 malam. Laporan antarabangsa. 11 orang maut selepas dihanyutkan ombak besar ke laut dari pantai selatan wilayah Jawa Timur Indonesia awal pagi tadi. Menurut agensi berita Xinhua, insiden berlaku kira-kira jam 12.25 pagi waktu tempatan. Ketika kejadian, terdapat kira-kira 23 individu sedang melakukan upacara adat di Pantai Payangan di daerah Jember. Tiba-tiba, ombak besar datang dan menghanyutkan mereka ke laut. Mereka sebelumnya telah dilarang melakukan aktiviti berkenaan. 12 yang lain terselamat daripada kejadian itu. Usaha rundingan diplomasi melalui panggilan telefon semalam gagal meredakan ketegangan berhubung isu Ukraine dengan Amerika Syarikat terus menegaskan bahawa Rusia bakal berdepan akibat buruk yang teruk dan segera jika negara itu melancarkan serangan. Dalam menangani kemula isu Ukraine, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menegaskan bahawa walaupun Amerika bersedia terbabit dalam usaha diplomasi, Washington juga turut bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan lain. Dan sekiranya Rusia menyerang Ukraine, maka Amerika bersama sekutu dan rakan akan bertindak balas dengan tegas yang akan memberi kesan buruk terhadap Rusia. Bagaimanapun, Presiden Rusia Vladimir Putin membidas dakwaan negara barat bahawa Moskow berkemungkinan akan melakukan tindakan itu dengan menyifatkannya sebagai spekulasi provokasi yang boleh membawa kepada konflik di negara bekas Soviet itu. Dalam perkembangan berkaitan, Rusia membawa sebilangan kaki tangan diplomatiknya keluar dari Ukraine semalam. Kementerian Luar di Moskow menjelaskan keputusan itu didorong kebimbangan akan kemungkinan provokasi daripada rejim Kiev. Polis Kanada melakukan tangkapan pertama ke atas penunjuk perasaan yang menyekat laluan di sebuah jambatan utama ke Amerika Syarikat semalam. Penunjuk perasaan yang membantah langkah kerajaan melaksanakan sekatan mengekang penularan COVID-19 bertindak menghalang laluan di jambatan berseda yang juga koridor perdagangan penting untuk hari kelima berturut-turut. Ia menjelaskan aktiviti perdagangan antarabangsa sekaligus mendorong Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menggesa supaya kemela berkenaan ditamatkan. Bagaimanapun, setakat ini keadaan trafik terbabit masih belum ada tanda-tanda akan kembali pulih. Dalam insiden semalam, polis Windsor menahan seorang lelaki berusia 27 tahun atas kesalahan jenayah berkait tunjuk perasaan itu. Sejak Isnin lalu, penunjuk perasaan yang menaiki truk, kereta dan van bertindak menyekat laluan di kedua-dua arah jambatan itu. Keberkesanan dos penggalak vaksin teknologi messenger asid ribonukleik mRNA Pfizer dan Moderna akan merosot dengan ketara pada bulan keempat pengambilannya. Kajian terbaru itu dikeluarkan Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Syarikat kemarin. Walaupun diketahui keberkesanan vaksin menurun selepas 2 dos, tidak banyak kajian diterbitkan mengenai tempoh masa perlindungan selepas mengambil dos penggalak. Kajian itu berdasarkan lebih 241,204 individu yang mendapatkan rawatan di jabatan kecemasan atau klinik dan 93,408 kemasukan hospital orang dewasa yang dijangkiti COVID-19 antara 26 Ogos 2021 hingga 22 Januari lalu. Keberkesanan vaksin pula dilihat dengan membandingkan kebarangkalian keputusan positif ujian COVID-19 antara pesakit yang divaksin dan tidak divaksin. Sepanjang tempoh predominasi varian Omicron, keberkesanan vaksin dalam mencegah kedatangan pesakit ke jabatan kecemasan atau klinik adalah 87% dalam tempoh 2 bulan selepas dos ketiga, tetapi menurun kepada 66% pada bulan keempat. Keberkesanan vaksin dalam mencegah kemasukan ke hospital adalah 91% dalam 2 bulan pertama, namun menurun kepada 78% pada bulan keempat selepas mengambil suntikan dos ketiga. Berikutan perkembangan itu, ia menunjukkan kemungkinan dos keempat diperlukan untuk meningkatkan kembali tindak balas imunisasi golongan lemah seperti warga emas dan individu kurang daya tahan terhadap penyakit.
Aktiviti penebangan hutan Amazon di Brazil semakin berluasa apabila data pada bulan Januari tahun ini menunjukkan keluasan kawasan hutan yang digondolkan adalah 5 kali ganda lebih besar berbanding tempoh sama tahun lepas. Lapor Badan Penyiaran Britain BBC, kawasan hutan Amazon seluas 430 km persegi telah ditebang sekaligus rekod tertinggi untuk bulan Januari yang pernah dicatatkan sejak 2015. Aktivis alam sekitar menuduh Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, sebagai individu bertanggungjawab yang membenarkan aktiviti penebangan hutan dipertingkatkan. Melihat kepada rekod pada bulan Januari 2022 itu, aktivis alam sekitar mengaku tidak terkejut ekoran tindakan Bolsonaro melonggarkan undang-undang bagi membenarkan aktiviti penebangan hutan Amazon sejak beliau memulakan tugasnya pada 2019. Kerajaan Brazil bagaimanapun menyangkal semua laporan tersebut. Ketika persidangan perubahan iklim COP26 di Glasgow pada tahun lepas, lebih 100 negara berikrar untuk menghentikan aktiviti penebangan hutan menjelang 2030. Bagaimanapun, data satelit terbaru daripada Agensi Angkasa Lepas Brazil INPE itu menimbulkan tanda tanya terhadap komitmen kerajaan Bolsonaro dalam melindungi hutan hujan terbesar dunia itu. Sementara itu, menurut laporan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kepada aktiviti penebangan hutan di Amazon. Antaranya, permintaan kukuh global bagi komoditi pertanian seperti daging dan kacang soya sekaligus membawa kepada aktiviti penebangan hutan secara haram. Menjelang Piala AFF Bawah 23 di Phnom Penh, Kemboja, jurulatih pasukan negara Brad Maloney enggan mendabik dada apabila pasukannya dilabel pasukan pilihan untuk menjuarai kumpulan B. Menurut Maloney, fokus beliau ialah untuk memastikan pasukan negara layak ke pusingan seterusnya. We also are testing a lot of new players in this tournament, so I don't see why you say we might be favourites. I don't think things have changed much as far as trying to qualify for the semi-finals goes, but we are looking at giving a lot of new players some international experience, and a lot of the players are here for the first time at international level. Mengikut jadual, Malaysia akan berdepan Myanmar pada perlawanan pertamanya Selasa ini. Perlawanan akan bermula pada jam 4.50 petang dan akan disiarkan secara langsung menerusi saluran TV9. Paparan sukan itu tadi mengakhiri buletin TV9 malam ini, dan seperti biasa sebelum berpisah, saksikan visual beratus-ratus tanglung menghiasi langit malam di utara Taiwan sempena acara kemuncak sambutan Tahun Baru Lunar selama 2 minggu yang akan berakhir Selasa depan. Saya Syamila Nur Azizi, Assalamualaikum dan selamat malam.